MediaTek Snapdragon, walaupun sebenarnya ada 5 player terbesar dalam industri chip yang menghasilkan chip untuk smartphone, iaitu Apple, Samsung Exynos, Huawei HiSilicon Kirin, Qualcomm Snapdragon dan juga MediaTek. Yang dua ni adalah yang paling popular dan banyak digunakan dalam keseluruhan smartphone dalam market. Tapi korang tahu tak, tahun 2020, tahun lepas, MediaTek buat pertama kalinya berjaya membenamkan Qualcomm sebagai pengeluar chip yang paling besar. Dia mengalahkan Qualcomm sebab sebelum ni Qualcomm je yang berjaya pegang tahta tu. Okey, data ni dia memang sangat menarik sebab dia macam mengajak kita untuk berfikir yang betapa besarnya MediaTek sekarang ni berbanding Qualcomm. Jadi video kali ni saya nak ceritakan tentang MediaTek, dia punya sejarah dia dan juga sedikit pengetahuan, fakta-fakta yang korang kena tahu tentang MediaTek. Jadi, jom mulakan video. Okey, MediaTek ni pada asalnya ditubuhkan pada tahun 1997. Zaman ni sudah tentulah tak ada smartphone. Tapi zaman ni juga ada teknologi dan gadget yang popular. Macam contohnya Tamagotchi, Real Player, Deep Blue Supercomputer, GTA yang first dilancarkan pada tahun ni juga. Okey, MediaTek pada zaman ni dia adalah merupakan sebuah pasukan pereka chip elektronik untuk home entertainment untuk syarikat semikonduktor United Microelectronics Corporation ataupun nama pendeknya adalah UMC. Kiranya MediaTek ni dulu dia bukanlah sebuah syarikat dan juga pada ketika ini nama MediaTek tu tak wujud lagi. Melainkan dia orang pada time ni hanya sebagai unit ataupun pasukan pereka chip sahaja untuk UMC. Okey, sampailah pada tahun 1996. UMC pada masa tu dirasakan persaingan yang begitu sengit daripada syarikat semikonduktor lain, terutamanya daripada TSMC. Jadi UMC ni perlu berfikir, perlu step up untuk kekalkan momentum dia orang dalam market. So apa yang UMC buat? Dia keluarkan tim pereka chip dia orang dan dari situ tertubuhnya beberapa syarikat chip yang terbaru iaitu MediaTek, Novatek, ITE Technology, Faraday Technology, AMIC Technology dan juga Devicom. Okey, pada tahun 2001, MediaTek ni secara publiknya dah jadi syarikat rasmi dan dah tak duduk bawah UMC. Sampailah tahun 2004, barulah division untuk chip smartphone dihasilkan. Dan start daripada sinilah permulaan MediaTek yang kita kenal sekarang ni. Okey, MediaTek ni punya business model adalah berbeza dengan Qualcomm Snapdragon. Okey, kedua-duanya beli license untuk bina chip daripada ARM. Tapi MediaTek ni dia lebih kepada pendekatan yang lebih simple. Chip yang MediaTek hasilkan dia tak ada custom design. CPU yang dia dapat daripada ARM tu macam tu jugalah dia akan jual. Dan bahagian untuk graphic processing pun dia orang tak ada custom. Dia orang just gunakan third party solution sahaja. Iaitu yang first daripada ARM sendiri iaitu Graphic Mali ataupun yang kedua Graphic Power VR daripada Imagination Technologies. Tetapi Snapdragon daripada Qualcomm ni dia berbeza. Chip Snapdragon ni dia ada selit sikit dia punya custom design. Architecture tu dia ubah-ubah sikit. Sebab tu kalau korang tengok dekat chip Snapdragon tu, korang akan nampak nama-nama pelik iaitu Cryo, Cryte, Scorpion. Benda tu adalah custom design yang Qualcomm buat. Tapi kalau korang tengok dekat chip MediaTek, dia tak ada benda tu. Dia just nama dia Cortex. Sebab benda tu adalah asalnya daripada ARM juga. Dan untuk grafik, Qualcomm ada kepakaran dia orang sendiri iaitu Division Adreno. Maknanya Qualcomm tak gunakan third party macam dekat MediaTek. Sebab itulah chip MediaTek ni dia lagi murah berbanding chip Snapdragon. Jadi apa yang MediaTek ni dia selalu buat untuk cover balik design chip dia orang yang tak custom tu, dia orang selalunya akan bagi core yang lebih. Contohnya kalau Qualcomm Snapdragon ni dia settle kepada 4 core ataupun 6 core sahaja. MediaTek ni dia tak relax, dia bagi sampai 8 core, malah ada yang sampai 10 core. Okey, dalam MediaTek ni dia ada dua family utama iaitu MediaTek Helio dan juga MediaTek Dimensity. Kita perkenalan dulu dengan nama Helio ni. Okey, nama Helio ni dia mula-mula diperkenalkan pada tahun 2015. Tahun-tahun sebelum tu dia orang tak pakai pun nama Helio. Untuk chip dia orang hanya pakai code name yang susah nak ingat tu. Okey, sebenarnya Helio ni dia adalah branding untuk family chip 64-bit ARM. Kiranya macam chip era baru lah. Start daripada tahun 2015 sampai dah sekarang, ada 4 sub-family dalam keluarga Helio ni. Iaitu Helio A, Helio P, Helio X dan juga Helio G. Chip yang paling-paling awal diumumkan untuk branding Helio ni adalah Helio X10 di bawah keluarga Helio X. Iaitu pada tahun 2015 tu juga. Helio X ni, X tu bermaksud Extreme Performance. Kira macam flagship series lah untuk keluarga Helio ni. Time ni, chip ni untuk kepala specs dia memang gempak habis. Sebab apa? Time tu dia datang dengan 8 core CPU. Bayangkan harga full mid range tapi dia punya CPU macam flagship. Tapi Helio X10 ni dia tak cukup gempak lagi. Tahun lepas tu dia orang announce pula Helio X20. Yang ni dia lagi gempak. Kalau dekat Helio X10 ada 8 core, Helio X20 ada 10 core. Harga murah, CPU power, siapa yang tak nak kan? Tapi start daripada sini adalah startnya zaman skeptikal yang mengatakan bahawa MediaTek ni
dia cepat panas. Tapi itulah, MediaTek ni dia macam tak berapa kisah sangat benda tu. Dan dia teruskan strategi yang sama, iaitu bagi core yang banyak juga. Sampailah pada tahun 2017. Last Helio X yang digunakan adalah Helio X30. Tapi lepas daripada Helio X30 tu, tak ada dah Helio X40 dah lepas tu. Itu adalah sejarah untuk Helio X. Sekarang ni rasanya memang dia orang dah tinggalkan terus kot Helio X ni. Okey, yang itu adalah series flagship dalam Helio. Sekarang kita nak ceritakan tentang MediaTek Helio yang entry level ataupun kelas bajet sikit, iaitu Helio A ataupun A yang bermaksud Advanced. Helio A yang pertama adalah Helio A20. Tapi Helio A20 ni dia tak announce pada tahun yang sama semasa Helio X10 dilancarkan juga pada tahun 2015 dulu. Dia keluar pada tahun 2018. Disebabkan Helio A ni fokus dia kepada entry level, jadi chip dia agak basic. Mostly core dia tak banyak, dan kalau banyak pun dia punya clock speed rendah je, tak laju mana. Tapi dalam chip Helio A ni sebenarnya tak banyak pun sejak pelancarannya pada tahun 2018 sampai dah sekarang. Mana taknya setakat ni ada 3 chip sahaja dalam siri Helio A ni. Helio A20 pada tahun 2018, kemudiannya tahun 2020, tahun lepas baru ada pengganti dia, iaitu Helio A22 dan juga Helio A25. 2 tahun lepas tu baru dapat pengganti. Okey, untuk phone yang gunakan chip daripada Helio A ni antaranya macam Nokia 2.3, Huawei Y6, Wiko View 5 dan juga Lenovo A5s. Kalau tengok kat sini, model-model ni merupakan model yang basic, entry level, dan harga dia pun murah-murah je. Okey, chip yang paling banyak wujud dalam family Helio ni adalah chip yang letaknya bawah branding Helio P. P tu maksudnya adalah Premium Performance. Kalau Helio X ni nampak macam flagship, Helio A ni dia macam entry level. P ni letaknya dekat tengah-tengah tu. Dia kira macam mid range lah. Helio P ni dia macam lebih kepada santai-santai. Dia tak gila, dia tak tabur core yang banyak-banyak macam dekat Helio X, dan pada masa yang sama dia tak basic sangat macam dekat Helio A. Chip pertama dalam Helio P ni adalah Helio P10. Dilancarkan pada tahun 2016 dan sampailah sekarang dah ada 13 chip dalam siri Helio P ni. Kiranya chip yang paling banyak beranak dalam MediaTek ni adalah Helio P lah. Okey, untuk chip Helio P yang paling terbaru adalah Helio P95 yang dilancarkan pada tahun lepas. And kebanyakan brand yang gunakan chip Helio P ni datangnya mostly daripada Oppo, Vivo. Macam contohnya untuk chip Helio P95 tu, Oppo Reno 5F yang pakai, Oppo A94 pun pakai juga chip ni. Okey, Helio yang paling last dan juga adalah Helio yang paling power versi zaman moden adalah Helio G. G untuk gamers. Siri Helio G ni dia adalah baru. Dia macam menggantikan siri Helio X sebagai siri flagship dalam Helio. Siri Helio G ni pertama kali diumumkan pada tahun 2019. Dan pada tahun itu dia orang bawa keluar Helio G90 dan juga Helio G90T sebagai chip first dia orang untuk Helio G ni. Dah nama dia G, memang dia fokus lah untuk gaming, dan ada beberapa ciri gaming lah seperti MediaTek Hyper Engine. Tapi sebenarnya walaupun Helio G ni adalah merupakan chip yang paling berkuasa dalam siri Helio ni, dia masih lagi menawarkan chip yang kelas bajet dan juga mampu milik. Macam contohnya Helio G25, Helio G35. Jadi nak cakap kat sini, bukan kesemua Helio G ni adalah power. Sebab dia masih ada lagi banyak varian daripada kelas yang basic sampailah kelas yang power. Cuma fokus Helio G ni berbeza dengan Helio yang lain, dia hanya satu je, iaitu untuk gaming. Dan dari segi positionnya, disebabkan Helio X dah tak ada, Helio G ni secara tak langsung disebabkan dia yang paling power, dia bertindak dan berfungsi macam siri flagship untuk Helio lah dalam siri Helio MediaTek ni. Untuk chip yang paling power Helio G ni setakat ni adalah Helio G95. Dia diumumkan pada tahun lepas, dan phone yang gunakan chip ni antaranya adalah Realme 7, tapi bukan yang 5G version, yang biasa punya, dan juga Redmi Note 10s. Jadi itu adalah 4 sub-family dalam keluarga Helio ni. Kita ada Helio A, kita ada Helio P, Helio X dan juga Helio G. Tapi itu untuk keluarga MediaTek Helio. Sekarang ni kita nak berkenalan pula dengan MediaTek Dimensity, anak emas MediaTek. Okey, Dimensity ni merupakan edition yang paling terkini, paling terbaru dalam keluarga MediaTek. Dia lebih terbaru lagi daripada Helio G. Kalau Helio G dia diumumkan pada sekitar pertengahan tahun 2019. Siri Dimensity ni pula dia diumumkan pada tahun lewat 2019. Tahun yang sama, dia agak lewat sikit. Okey, perbezaan utama antara siri Dimensity dan juga keluarga Helio yang lain adalah semua chip Dimensity ni dia ada 5G. Tapi Dimensity ni pun ada kelas-kelas dia juga. Bukan semuanya power. Sama macam Helio G jugalah. Dia ada yang kelas bajet dia sampailah kelas yang paling premium yang boleh bersaing dengan Snapdragon siri 800. Okey, chip Dimensity yang pertama diumumkan oleh MediaTek adalah Dimensity 1000.
pada tahun 2019 tu lah. Dia bersaing direct dengan Snapdragon 865 sebab dia gunakan core Cortex yang terbaru daripada ARM pada time tu, iaitu Cortex A77, dan grafik Dimensity 1000 ni digunakan GPU daripada ARM, iaitu Mali G77 MC9, dan grafik ni adalah grafik yang sama digunakan pada grafik siri Galaxy S20. Jadi tiap-tiap tahun akan jadilah benda yang sama. Bila Qualcomm announce Snapdragon 888, MediaTek umum pula Dimensity 1200 yang bersaing secara direct tu. Dan untuk siri Dimensity ni, disebabkan dia hanya fokus phone 5G sahaja, jadi dia orang boleh wujudkan phone 5G dengan harga yang murah, kelas mid-range dan juga kelas yang mampu milik. Okay, kalau flagship dia orang ada Dimensity 1000, ada Dimensity 1200. Untuk Dimensity yang lebih mampu milik, yang lebih murah sikit, dia adalah Dimensity 700, Dimensity 800, Dimensity 900. Sebab tu sekarang ni kita dah mula banyak dapat phone 5G dengan harga yang murah. Puncanya daripada Dimensity ni lah. Antara phone 5G yang murah gunakan chip Dimensity ni, contohnya macam Realme 8 5G, Huawei Nova 8 SE, Oppo A93s dan banyak lagi lah. Sebenarnya tahun lepas, phone yang gunakan chip MediaTek Dimensity ni memang cukup liat kalau nak masuk Malaysia. Mungkin sebab utama dia 5G tak cukup meluas lagi. Tapi sekarang ni kita tengok dah mudah sikit nak masuk, dan phone yang guna chip Dimensity lebih banyak jumpa sekarang ni. Padahal sama je, still 5G pun masih belum ada lagi. Tak ada beza pun dengan dulu yang sekarang. Jadi itulah dua family utama dalam chip MediaTek, iaitu Helio dan juga Dimensity. Okey, kalau orang cakap chip MediaTek ni cepat panas, saya rasa kalau dulu pendapat tu mungkin agak kuat sikit, kita mudah sikit nak angguk. Sekarang ni dah kurang sikit. Kita tengok yang chip MediaTek ni sebenarnya makin bagus lah. Dan disebabkan MediaTek ni dia tak guna custom design, jadi harga dia lebih murah berbanding phone yang gunakan chip Snapdragon. Cuma masalah utama yang saya nampak dekat phone yang guna MediaTek ni, problem dia mostly dia tak support untuk grafik setting yang tinggi sangat. Sebab generally grafik dia akan sedikit lemah berbanding dekat Snapdragon punya chip. Tapi dari segi prestasi CPU untuk kegunaan harian, boleh kata on par je dengan Qualcomm Snapdragon. Sebab dua-duanya datang daripada Cortex yang sama juga. Cuma itulah untuk part grafik MediaTek gunakan third party solution. Kalau dekat Qualcomm tak ada. Dia orang gunakan direct dia orang punya sahaja. Jadi Qualcomm ada kelebihan sikit untuk part grafik ni. Jadi saya rasa itu saja untuk perkongsian tentang MediaTek pada video kali ini. Moga bertemu lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye. Guys, video tadi macam mana? Guys, video tadi macam mana? Okey ke tak okey? Kalau okey, like dan juga subscribe. Okey, bye. Ciao.